Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita memohon bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Yang dihormati Tuan Imam, pengerusi serta seluruh ahli jawatan kuasa surau, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merakamkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah membuka peluang kepada kita semua untuk bersama-sama menjejakkan kaki melangkah ke bulan Ramadan. Itulah impian yang telah diletakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan golongan salafus salih yang sangat bercita-cita untuk bertemu dengan bulan Ramadan pada saban tahun. Rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini digambarkan betapa hebatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpamanya di dalam sebuah hadis, "Iza jaa Ramadan, nada munad, ya baghiyal khairi abshir, wa ya baghiyal syarri aqsir." Apabila datang sahaja bulan Ramadan, Allah mengutuskan para malaikat berada di atas muka bumi untuk membawa slogan, membuat seruan kepada seluruh manusia, "Wahai orang yang melakukan kebaikan, bergembiralah oleh kamu. Wahai orang yang melakukan kejahatan, berhentilah oleh kamu." Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini insya-Allah kita cuba membuat sedikit renungan melalui surah yang pendek yang menjadi suatu kebiasaan untuk kita membacanya bagi menutup majlis, berada di dalam ingatan kebanyakan daripada kalangan kita, iaitu suratul As. Kata Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia berada dalam keadaan kerugian, melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta menyampaikan pesan dengan kebenaran dan juga menyampaikan pesan dengan kesabaran. Surah ini, tuan-tuan sekalian, menarik minat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sehingga disebut beliau menyatakan cukuplah surah ini dipegang oleh seluruh umat Islam, nescaya mereka akan berjaya. Dalam banyak isi kandungan Al-Quranul Karim, tuan-tuan sekalian, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyatakan, kalaulah umat Islam berpegang dengan surah ini, nescaya mereka selamat. Mereka beriman, mereka beramal soleh, kemudian berpesan dengan kebenaran, berpesan dengan kesabaran, mereka akan selamat, seperti yang telah dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Tuan-tuan sekalian, ketika turunnya ayat ini menyebabkan Musailamatul Kadzab tercabar. Musailamatul Kadzab mendapat maklumat turunnya ayat yang baru, lalu disebut oleh orang yang membawa berita bahawa Nabi Muhammad menerima ayat wal 'asr innal insana lafi khusr
illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Lalu kata Musailamatul Kadzab, aku pun baru terima surah yang baru, yang lebih hebat daripada itu. Lalu dibacakan ayat yang baru, ya wabar, ya wabar, kemudian sehingga sampailah akhirnya. Lelaki Quraisy tersebut menyatakan, kamu penipu wahai Musailamah, walaupun dia bukan orang Islam. Dia sendiri merasai kamu ni penipu. Berbeza dengan ayat yang dibawakan kepada Muhammad. Muhammad bila membacanya, ia sangat mendalam ertinya. Bahasa yang digunakan bahasa yang luar biasa. Isi kandungannya, isi kandungan yang sangat hebat. Tuan-tuan sekalian, orang Arab dia tahu nilai bahasa mereka. Musailamatul Kadzab telah membuktikan pembohongan. Memang tuan-tuan sekalian, Musailamah dia suka untuk mencabar Al-Quranul Karim. Bukan sahaja ayat yang mencabar wal as, termasuk dia mencabar ayat berkenaan dengan suratul Fil. Dia mereka berkenaan dengan surah Al-Fil. Bila Allah menceritakan surah Al-Fil berkenaan dengan perancangan tentera Abrahah masuk meruntuhkan Kaabah, Musailamatul Kadzab membawa berita yang sama, menceritakan apa itu gajah. Al-Fil wa ma adraka mal fil. Al-Fil lahu khurtumun tawil. Apa yang kamu tahu tentang gajah? Kalau kamu nak tahu tentang gajah, dia ada belalai yang panjang. Apa erti tuan-tuan sekalian dengan cerita yang dibawa oleh Musailamah? Tidak ada erti. Berbeza dengan surah Al-Fil yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ringkas cerita tuan-tuan sekalian, penegasan yang paling penting oleh Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia berdepan dengan kerugian. Termasuk yang berada di Terengganu, yang berada di Pahang, yang berada di Shah Alam, yang berada di mana-mana tempat, walaupun negara Arab, mereka berada dalam keadaan kerugian. Setelah Allah menegaskan semua rugi, Allah Ta'ala bawa pengecualian. Illal ladzina amanu, melainkan orang-orang yang beriman, sehingga seterusnya. Manusia tuan-tuan sekalian, seringkali kita menyatakan mereka dilantik menjadi khalifah di atas muka bumi. Maka berlakulah beberapa perbezaan di antara makhluk yang bernama manusia dengan makhluk yang lain. Sebagai suatu contoh, manusia ini sebagai salah satu makhluk yang bernama khalifah di atas muka bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala membekalkan kepada mereka yang pertama akal, yang kedua nafsu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memiliki makhluk yang bernama malaikat. Malaikat memiliki akal tapi tidak memiliki nafsu. Di dalam makhluk ini juga ada yang bernama binatang. Mereka ada nafsu tetapi tidak ada akal. Kenapa manusia ada kedua-duanya? Sebagai khalifah di atas muka bumi, mereka ingin membawa kemakmuran. Mereka ingin mencetuskan beberapa pembaharuan berada di atas muka bumi. Dengan panduan akal tuan-tuan sekalian, akal tidak mampu berfungsi tanpa ada dorongan daripada nafsu. Untuk kita memahami tuan-tuan sekalian, sekadar suatu contoh. Tuan-tuan sembahyang di dalam surau ini. Suatu ketika dahulu kita tidak dapat keselesaan karpet yang kita gunakan seperti hari ini. Suatu ketika dahulu kita rasa agak panas. Kita rasa agak tidak selesa berada di dalam surau. Timbul pada waktu tersebut dorongan daripada ahli jamaah. Kalau kita nak rasai lebih nikmat solat, kalau kita nak rasai lebih tenang kita menunaikan solat, apa kata kita memasang aircon? Apa kata kita selesakan dengan kapet? Dorongan ini datang daripada nafsu. Tak salah tuan-tuan sekalian. Tapi siapa yang berfikir untuk menjayakan dorongan tersebut? Akallah yang telah berfikir untuk datangkan aircon, datangkan kapet dan seumpamanya. Baik, bila kita memahami semua perkara ini, katakanlah manusia tidak ada nafsu, maka tidak ada keperluan untuk kita tinggal dalam rumah. Kita tidak ada keperluan untuk memakai pakaian. Kita tidak ada keperluan untuk melengkapkan kehidupan kita.
tak perlu pada isteri, tidak perlu pada anak. Bagi kita bebas terpulang. Kalau dapat anak pun dapatlah terpulang pada dia. Maka oleh kerana itu, tuan-tuan sekalian, Allah membawa kepada kita seluruh manusia ini rugi, kata Allah. Melainkan ada beberapa kumpulan yang akan selamat. Mereka yang dimaksudkan selamat ini, tuan-tuan sekalian, illallazina amanu. Melainkan orang yang selamat itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Saya cuba kaitkan dengan Ramadan, tuan-tuan sekalian. Nak sentuh tentang Ramadan keseluruhan, saya yakin banyak tazkirah yang disampaikan tentang fadilat Ramadan. Kita cuba kaitkan sedikit sebanyak. Proses untuk lahirkan iman, proses nak lahirkan amal yang soleh, dia balik kepada proses pendidikan. Maka pendidikan nak lahirkan orang beriman ini, tuan-tuan sekalian, ada pendidikan terus daripada Allah. Ada pendidikan terus daripada Nabi. Ada pendidikan yang dirintis oleh para alim ulama mengambil pedoman Al-Quran dan juga Sunnah. Contoh, tuan-tuan sekalian, Ramadan Al-Mubarak datang adalah merupakan satu program latihan yang dibuat oleh Allah terus kepada kita. Rupanya latihan ini sangat penting. Kerana itu Nabi SAW pernah menyebut di dalam sebuah hadis yang cukup pendek tapi ertinya besar. Kata Nabi, innaman nas kal ibili mi'ah la takadu tajidu fiha rahilah. Sesungguhnya manusia itu seperti kawanan unta yang 100. Hampir-hampir kamu tidak menemui seekor pun yang mampu menempuh perjalanan yang jauh. Tuan-tuan sekalian, kenapa Nabi bandingkan kita manusia dengan kawanan unta? Tidak adakah perbandingan dengan binatang yang lain? Kalau dikatakan bahawa manusia ini dibandingkan dengan unta sebab unta itu kuat, tentu ada binatang yang lebih kuat. Sebagai suatu contoh, Nabi tentu mengenali gajah yang digunakan oleh Abrahah untuk menyerang Kaabah. Mengapa tidak digunakan gajah yang dibawa dalam medan tempur yang memiliki kekuatan untuk dibuat perbandingan dengan manusia? Tuan-tuan sekalian, rupanya gajah ni, unta ini ada beberapa kelebihan. Disebut kelebihan yang pertama, unta memiliki kekuatan isi muatan yang banyak. Dia mampu. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, unta memiliki kekuatan berjalan jauh tanpa minum. Berhari-hari berjalan tanpa perlu minum. Saya datang daripada Terengganu, tuan-tuan sekalian. Beberapa kali kita terpaksa untuk mengisi minumannya. Sama ada diesel ataupun petrol. Ini kenderaan yang kita miliki hari ini. Bagaimana dengan binatang lain? Binatang lain tidak mampu seperti unta. Kelebihan yang ada pada unta, ingatannya kuat. Melalui satu jalan, dia mampu balik kembali melalui jalan yang sama. Dia ingat. Tuan-tuan sekalian, kita tak ingat. Kita berpandukan kepada signboard. Contoh, kita menggunakan lebuh raya. Katakanlah tuan-tuan nak pergi ke Terengganu dari Shah Alam, masuk LPT, lebuh raya Pantai Timur. Kebetulannya nak sampai ke Kuala Terengganu, kita nak singgah di Kemaman. Masuk sahaja highway ini, tuan-tuan sekalian, tiba-tiba hari tersebut signboardnya diangkut habis semua sekali. Tidak ada signboard. Agaknya tuan-tuan nak ikut exit mana untuk pergi ke Kemaman? Kita dah pernah pergi, tapi kita nak keluar ikut exit mana? Kita cuba yang pertama, tuan-tuan sekalian, tiba-tiba ini telah melepasi Kemaman. Kita dah sampai ke Bukit Besi. Kita rasa jauh lagi, rupa-rupanya dah terlepas. Sebab apa? Sebab ingatan kita tidak kuat. Unta dia tahu mana tempat, apatah lagi padang pasir, tuan-tuan sekalian. Kalau kita guna lautan, nelayan menggunakan daratan, tengok bukit, tengok gunung, untuk memastikan bagaimana dia nak kembali ke darat. Tetapi tuan-tuan sekalian, di tengah padang pasir tidak ada panduan seperti ini. Unta memiliki kekuatan tersebut. Hebat-hebat unta ini, tuan-tuan sekalian, sampai suatu peringkat Nabi menyatakan hebatnya dengan ingatan, hebatnya dengan minuman dia tak perlu minum, hebatnya dengan muatan yang boleh diisi di belakangnya,
la takadu tajidu fiha rahilah. Hampir-hampir kamu tidak menemui seekor pun yang mampu menempuh jarak perjalanan yang jauh. Bandingannya pada manusia, hampir-hampir kamu tidak bertemu manusia yang penuh dengan kualiti. Semuanya rugi, semuanya berada dalam keadaan yang sangat lemah. Lalu bagaimana nak tingkatkan kualiti kita? Proses latihan. Proses latihan untuk tingkatkan iman. Proses latihan untuk tingkatkan amal yang soleh. Proses latihan untuk berpesan dengan kebenaran. Proses latihan untuk berpesan dengan kesabaran. Marilah kita masuk, cuba berbincang satu demi satu. Illalladzina amanu, melainkan orang-orang yang beriman. Puasa, tuan-tuan sekalian, lahirkan jiwa kita beriman kepada Allah. Contohnya tadi, sebelum masuk subuh, tuan-tuan sekalian, masing-masing daripada kalangan kita bangkit awal. Apa tujuan? Tujuannya untuk bersahur. Kenapa kita bersahur, tuan-tuan sekalian? Tidakkah zaman hari ini sudah ada suplemen yang membekalkan tenaga pada kita, yang boleh mengenyangkan kita sepanjang hari? Mengapa tidak makan saja suplemen tersebut selepas daripada tarawih atau sebelum daripada tidur, memberikan tenaga kita berkekalan pada siang harinya? Bukan isu tenaga, bukan isu kita nak kenyangkan diri, tetapi bangun pada waktu sahur kerana menyambut arahan daripada Nabi. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Baginda menyatakan, bersahurlah oleh kamu kerana sahur itu ada barakah. Lontarkan satu soalan, tuan-tuan sekalian. Adakah barakah itu dilihat oleh kita? Adakah barakah itu telah dipegang pada tangan kita? Adakah barakah sebentar tadi telah diisi di dalam poket kita untuk dibawa ke surau? Jawabnya tidak. Kita tak nampak barakah, kita tak pegang barakah, tak tahu pun apa sebenarnya barakah ini. Tetapi barakah yang dimaksudkan oleh Nabi ini kita yakin. Bangun saja pada waktu sahur, kita kemudian makan sahur, tentu ada barakah. Di mana Allah nak bagi, itu kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Datangkan latihan iman, kita percaya dalam isu ini. Tuan-tuan sekalian, memang kita ada selera pada minggu pertama. Minggu ni semua sedap makan. Satu pinggang nasi semua sekali insya-Allah boleh habis. Masuk minggu kedua, tuan-tuan sekalian, kita tak lalu dah. Tubuh kita dah stabil, kita dah rasa kuat, kita rasa tak lalu nak makan pada waktu sahur. Sehingga sampai pada satu peringkat, tuan-tuan sekalian, kita cuba juga makan. Kalau nak makan nasi, kita sebagai orang Melayu terpaksa minta tolong dengan timun Cina, orang Terengganu panggil. Timun Cina, tuan-tuan sekalian, tembikai. Kita nak lalukan makan nasi, terpaksa minta tolong dengan timun Cina, nak suruh masuk. Sampai peringkat tersebut, berusahanya kita nak bersahur. Nabi faham. Nabi menyatakan, kekalkan bangun sahur. Tasahharu walau bi jur'ati ma'. Bangun pada waktu sahur walaupun seteguk air. Rahsia besar, tuan-tuan sekalian. Bila minum air berlaku kesegaran, rahsia besarnya, orang mukmin pada waktu tersebut merebut peluang. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur itu juga mereka memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak terkecuali, tuan-tuan sekalian, melainkan Nabi, para Rasul, para Anbiya sahaja yang maksum. Sama ada ustaz, sama ada imam, sama ada Syiah, sama ada Bilal, sama ada ulama, sama ada tuan guru. Semua tidak terlepas daripada dosa dan maksiat. Yang membezakannya sedikit ataupun banyak. Tuan-tuan sekalian, waktu sahur ini, waktu merendah diri kepada Allah. Kita memohon ampun kepada Allah betapa dosa yang telah kita lakukan sepanjang hari-hari sebelum daripada itu. Tuan-tuan sekalian, ini projek latihan yang disusun oleh Allah. Kemudian seterusnya, tuan-tuan sekalian, bulan Ramadan, minta supaya kita beriman sepenuhnya. Tak nampak, tuan-tuan sekalian, kita hari ini panas. Menu berbuka puasa kemarin disediakan fresh orange, isteri kita buat. Ada lebihan, letak dalam peti sejuk.
Kemudian hari ini cuti, isteri pergi usrah. Anak-anak tuan-tuan sekalian pun keluar daripada rumah untuk ikuti tuition. Seorang pun tidak ada dalam rumah. Panas tuan-tuan sekalian hari ini, contoh, menyebabkan kita masuk rasa nak buka peti sejuk. Buka tengok fresh horeng. Rasa dahaga. Pada waktu tersebut kita terfikir kalau minum fresh orange ni memang sedap. Kita tutup balik sebab ingat kita berpuasa. Baru melangkah mengundur dari dapur tuan-tuan sekalian, pusing balik buka peti sejuk, kalau minum pun tak ada siapa tahu. Isteri tak ada. Anak-anak pun tak ada kat rumah. Kalau masa berbuka nanti aku akan berbuka balik sama dengan anak, sama dengan isteri, tak ada siapa yang tahu. Tuan-tuan sekalian fikir balik, ini puasa. Kalau minum, batal puasa. Tutup balik. Kenapa hitungan-hitungan ini berlaku? Latihan untuk kita yakin kita beriman dengan Allah. Berlaku muraqabatullah, Allah perhatikan kita. Lepas daripada tu tuan-tuan sekalian kita soal, adakah hanya dalam bulan Ramadan kita duduk dalam keadaan seperti itu? Menutup peti sejuk kerana rasa Allah lihat, walaupun tidak ada manusia yang lihat. Kemudian kita tak sanggup minum kerana kita ingat Allah memerhatikan. Apakah hanya pada bulan Ramadan? 30 hari latihan keimanan ini tuan-tuan sekalian, minta supaya ia menjadi respi mujarab di dalam bulan-bulan yang lain. Wa amilus solihat, demikian juga mereka mesti beramal soleh. Amal soleh tuan-tuan sekalian dididik dalam Ramadan. Barulah kita mencapai keuntungan. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kita kalaulah ahli jamaah yang sudah biasa datang ke surau masjid, bila tengok orang datang masjid surau pada bulan Ramadan, kita jangan kata bulan Ramadan baru nampak muka, bulan lain tak nampak. Begitu juga kita tak pernah jejak kaki masjid dan surau pada bulan lain, kita jangan rendah diri sangat tuan-tuan sekalian. Kita kata malu juga nak mari masjid surau, bulan Ramadan baru mari. Tuan-tuan sekalian, ini rahmat Ramadan. Kenapa datang ramai manusia pada bulan Ramadan, subuhnya ramai, isyaknya ramai, kemudian kekal dengan tarawih? Rahmat Ramadan itu dapat jemputan daripada Allah. Sebab itu malaikat buat seruan dalam hadis yang kita bacakan tadi. Ya baghiyal khairi abshir, wahai orang yang suka berbuat baik, gembiralah. Orang yang dah datang masjid bulan Safar, bulan Muharram, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, sampai Ramadan, abshir, bergembiralah. Dulu kamu dapat pahala 1 hingga 10. Datang Ramadan berlipat kali ganda pahala yang kamu dapat dalam keadaan kamu tidak ada masalah kerana kamu telah istiqamah masjid surau. Tuan-tuan sekalian, demikian juga bila mana orang tak biasa masjid surau. Rahmatnya Ramadan. Ya baghiyash syarr aqsir, wahai orang yang suka melakukan kejahatan ataupun tak suka buat baik, masa inilah untuk kamu berhenti benda yang tak baik, memulakan cara hidup yang baru. 30 hari tuan-tuan sekalian, 29-30 hari nak didik supaya ia lazim dalam diri kita. Tapi malang tuan-tuan sekalian, masuk saja Aidilfitri, kita dah tak boleh nak istiqamah. Sebab itu bila disebut amilus solihat, kita kalau boleh masuk saja Aidilfitri, benda sama yang kita bawa. Kalaulah kita datang subuh berjamaah pada Ramadan, masuk saja Syawal, kita juga perlu duduk dan kita perlu hadir seperti mana biasa. Barulah amalan ini melekat di dalam diri kita. Contoh tuan-tuan sekalian, bulan Ramadan ni dia beri rezeki sedikit. Antara benda yang boleh kita buat perubahan. Ni contoh, maaf tuan-tuan sekalian, ni saya buat contoh. Contohnya orang hisap rokok. Orang hisap rokok, tuan-tuan sekalian, ni orang hisap rokok dalam ni jangan berasa hati. Dengar saya bercakap dulu. Orang hisap rokok, tuan-tuan sekalian, datang bulan Ramadan, ada proses untuk buat perubahan. Tuan-tuan sekalian, yang hisap rokok boleh bercakap sedap. Yang hisap rokok, dia nak buat perubahan bukan kerja kecil. Bukan usaha yang mudah. Satu usaha yang sangat dahsyat mereka perlu buat. Sebab tu saya tak suka bercakap aspek kesihatan. Dan tidak suka juga menyentuh aspek hukum. Kenapa tuan-tuan sekalian?
kalaulah kita membicarakan aspek kesihatan, saya kata jangan isap rokok. Isap rokok ni boleh rosakkan paru-paru, boleh menyebabkan kita ni datang penyakit jantung. Tuan-tuan sekalian, orang hisap rokok balas balik kepada saya. Dia kata, "Ustaz, saya ada kawan 4 orang. Lebih muda daripada saya, berkawan sejak daripada kecil. Lama saya berkawan. Seorang, Ustaz, meninggal dunia sebab sakit jantung. Seorang lagi darah tinggi. Seorang lagi kencing manis. Dan seorang lagi yang terakhir sekali kena stroke." Untuk pengetahuan Ustaz, 4 orang ini semua tak hisap rokok. Saya seorang saja yang hisap rokok, tidak ada penyakit dan masih hidup lagi sampai hari ini. Tuan-tuan sekalian, kita nak kata apa? Mesti alasan dia lebih kukuh kalau nak bercakap tentang kesihatan. Kalau nak bercakap berkenaan dengan faktor hukum, dia kata, "Betul Ustaz, saya tak pernah kata hisap rokok ni sunat. Tapi saya mendapat maklumat hisap rokok ini berlaku khilaf ulama. Dan saya berpegang hisap rokok ini makruh, tidak berpegang dengan haram." Jadi apa masalahnya? Tuan-tuan sekalian, tak menang kita untuk bercakap. Tapi kalau kita sebut, tidakkah bulan Ramadan ini menyebabkan berlaku penjimatan, perbelanjaan kerana kita kurang hisap rokok? Dia kata kalau tu kita setuju. Kalau kata duit rokok ini berlaku pembaziran, banyak kita keluar, betul, saya setuju, banyaklah kita keluar. Saya habis sebulan RM200. Datang Ramadan boleh jimat separuh, RM100. Jadi tuan-tuan sekalian, kita nak maklumkan dalam kesempatan ini, RM100 yang kita jimat, jangan belanja ke lain. Jangan beli mercun untuk anak-anak. Jangan beli benda lain, tuan-tuan sekalian. RM100 yang kita jimat ini, buat perubahan. Kita infak untuk orang berbuka puasa. Kita infak untuk anak yatim. Kita kongsi untuk fakir miskin. Kita buat amalan sepanjang Ramadan. Tuan-tuan sekalian, untuk kita mohon kepada Allah satu kekuatan. Kenapa saya sebut begini, tuan-tuan sekalian? Saya nak cerita payahnya nak ubah trend daripada hisap rokok kepada tak hisap rokok. Ada seorang, tuan-tuan sekalian, baru kahwin. Dia kuat hisap rokok. Bila dah kahwin, cinta pada isteri, kasih pada isteri, isteri dia kata suatu hari, "Boleh tak abang berhenti rokok?" Dia kata, tengoklah, insya-Allah boleh berhenti. Sebab kamu minta ni, aku berhentilah. Tuan-tuan sekalian, dia usaha. Alhamdulillah berhenti sungguh. Tapi berlaku masalah baru. Bila berhenti rokok, tuan-tuan sekalian, datang masalah hidup yang baru pada diri dia. Mulutnya tak lagi mencari asap, tapi mulutnya sentiasa nak mengunyah. Perut sentiasa lapar. Isteri dia kata, "Tak apa, beritahu je nak makan apa, kita akan sediakan." Tuan-tuan sekalian, minggu pertama memang makan dia lebih daripada biasa. Sebelum pergi ke surau maghrib dah makan. Kemudian lepas daripada isyak, kawan-kawan ajak makan. Berhenti kedai mamak, tuan-tuan sekalian, makan roti canai, kemudian minum teh tarik. Balik ke rumah, sebelum tidur rasa lapar balik. Boleh buat mi goreng mamak tak? Isteri dia kata, "Tak apa, tak ada masalah." Sokongan, tuan-tuan sekalian. Sokong sepenuhnya. Tiap-tiap kali berlaku ni selama seminggu, tuan-tuan sekalian. Akhirnya, isteri dia berbisik balik. Dia kata, "Kalau abang isap rokok balik, apa kata?" Tak tahan, tuan-tuan sekalian. Seminggu nak sediakan masakan. Minta masuk balik, minta isap rokok balik. Ini di antara contoh realiti yang berlaku. Ceritanya adalah kesukaran. Tapi bila datang Ramadan, dah jimat, dah buat amal, apa kata kita berdoa pohon kekuatan daripada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, nikmatnya Ramadan, aku dapat kurangkan hisap rokok. Lebih nikmat, ya Allah, perbelanjaan yang aku jimatkan ini, aku belanjakan pula untuk sedekah jariah yang akan menjadikan suatu amalan yang berterusan untuk hidup aku. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kekuatan untuk aku kekal seperti ini. Ataupun aku mampu tinggalkan terus dengan membuat amalan-amalan yang baru. Pohon kekuatan daripada-Mu, ya Allah,
tidak memudaratkan diri aku dengan perubahan yang ingin dibuat. Bulan rahmat, bulan Allah hantar malaikat, bulan tidak ada syaitan. Pohon minta dengan Allah Ta'ala, tuan-tuan sekalian, barangkali Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan hulurkan rahmat dan kasih sayang kepada kita. Bila kita nak buat? Ketika datangnya rahmat Ramadan seperti pada kali ini. Justru itu, tuan-tuan sekalian, wa amilus solihat, amal yang soleh ini orangnya akan selamat. Wa tawasau bil haq, jadi orang isap rokok tadi tu jangan berasa hati, jangan marah. Sebab saya juga beramal dengan ayat yang disebutkan ini. Berpesan-pesanlah dengan kebenaran. Kita tidak cuba mengguriskan perasaan, tetapi ingin menyampaikan pesanan yang baik, kebenaran, supaya kita mampu untuk bantu diri kita. Kalau selama ini, tuan-tuan sekalian, banyak perbelanjaan kita kepada rokok, kita baiki balik untuk Palestin, kita baiki balik untuk Rohingya, kita baiki balik untuk umat Islam tertindas, kita baiki balik kepada masyarakat sekeliling. Akhirnya, tuan-tuan sekalian, Allah menjanjikan kamu akan mencapai kejayaan, kamu tidak menjadi orang-orang yang rugi. Wa tawasau bis sabr, berpesan-pesan dengan kesabaran. Tuan-tuan sekalian, masyarakat Melayu hari ini rosak kerana dua perkara ini hilang. Mereka tidak lagi membudayakan pesan dengan benar, mereka tidak lagi membudayakan pesan dengan sabar. Jangan jaga tepi kain orang. Tuan-tuan sekalian, ini di antara istilah yang digunakan. Akhirnya anak orang Melayu, apa pun yang berlaku bila diadu kepada ayah, berlaku pertembungan. Guru, tuan-tuan sekalian, mana ada sekarang ni guru nak maklum pada ibu bapa perangai anak dia. Kerana bimbang, ibu bapa juga akan menghentam balik guru. Tak boleh, tuan-tuan sekalian, rotan. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr hilang di dalam diri orang Islam. Maka kita gagal, kita rugi. Berbeza suatu ketika dahulu. Tuan-tuan sekalian, saya ingat masa saya masih kecil, apa pun yang kita buat di luar daripada pandangan ibu bapa, kita rasa cukup terikat. Sebab penduduk kampung memberikan perhatian. Ada sahaja perkara yang tak kena, ada laporan sampai ke rumah. Ada sahaja perkara yang tak kena, pada waktu tersebut juga orang tua akan memberikan teguran kepada kanak-kanak seperti kita. Tuan-tuan sekalian, pada waktu tersebut kita terkawal. Hari ini di luar daripada kawalan, apabila hilang sahaja sifat tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Tuan-tuan sekalian, untuk akhir, kita nak ambil fadilat kelebihan Ramadan. Seperti yang telah disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sebuah hadis yang saya catatkan, yang saya ambil daripada Sahih Al-Bukhari. Untuk dijadikan amal yang soleh kepada kita dan nak meletakkan kedudukan diri kita. Yang paling penting, tuan-tuan sekalian, kita nak tengok sahabat yang terlibat di dalam hadis ini. Kata Nabi SAW, anna Rasulullah SAW qala, man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah ya Abdullah hadza khairun faman kana min ahli salah du'iya min babis salah wa man kana min ahli al-jihad du'iya min babil jihad wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah. Faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah ma ala man du'iya min tilkal abwab min darurah fahal yud'a ahadun min tilkal abwab kulliha qala na'am wa arju an takuna minhum. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan Rasulullah telah bersabda, barang siapa yang menginfakkan dua jenis dari hartanya di jalan Allah, maka dia akan dipanggil dari pintu-pintu syurga. Lalu dikatakan kepadanya, wahai Abdullah, inilah kebaikan dari apa yang kamu amalkan. Maka barang sesiapa dari kalangan ahli salat, dia akan dipanggil dari pintu salat. Barang siapa dari kalangan ahli jihad, dia akan dipanggil dari pintu jihad. Barang sesiapa dari kalangan ahli siyam, yakni berpuasa, dia akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan.
barang sesiapa dari kalangan ahli sedekah, dia akan dipanggil dari pintu sedekah. Lantas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi, demi bapa dan ibuku sebagai tebusan untukmu wahai Rasulullah, demi ayah dan ibuku, jika seseorang dipanggil di antara pintu-pintu yang ada itu sebuah kepastian, apakah mungkin seseorang itu dipanggil daripada semua pintu? Lalu kata Nabi SAW, benar, dan aku berharap kamu termasuk di antara mereka. Tuan-tuan sekalian, hebat Saidina Abu Bakar As-Siddiq. Peringkat awal kata Nabi berkenaan dengan orang yang membelanjakan dua harta di jalan Allah, dia akan dipanggil daripada pintu-pintu syurga. Wahai hamba Allah, ini dia yang kamu buat suatu ketika dahulu. Kamu dapat peluang pada hari akhirat. Kemudian Nabi menyatakan, ada daripada kalangan kita, umat Islam ini, ahli solat. Mereka rajin sembahyang. Sembahyang sunatnya cukup banyak. Rawatibnya tuan-tuan sekalian tak pernah tinggal. Sembahyang subuh, sebelum daripada sembahyang subuh 2 rakaat mereka buat. Sebelum daripada zuhur 2 rakaat. Selepas daripada sembahyang zuhur 2 rakaat. 30 tahun tuan-tuan sekalian beramal. Dengan amalan ini tidak pernah terluput walaupun satu sembahyang. Bayangkan tuan-tuan sekalian jaga dan memeliharanya ibadat mereka. Kalaulah ini dikatakan ahli solat, Nabi kata pada hari akhirat, du'iya min babis solah. Ada satu pintu syurga yang dipanggil babus solah. Malaikat akan memanggil, wahai ahli solat, wahai orang yang suka bersembayang, sila datang, datanglah kemari. Tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan kita menjadi ahli solat. Kemudian seterusnya, ada daripada kalangan ahli jihad, orang yang terlibat dengan jihad fi sabilillah. Ada diisytiharkan peperangan menentang musuh. Tuan-tuan sekalian, dia terlibat. Hari ini tuan-tuan sekalian jarang kita bertemu. Kita tidak ada ruang. Negara kita dalam keadaan aman, dalam keadaan tidak ada khalifah, maka kita terlibat dalam jihad dakwah. Kalau tuan-tuan terlibat dalam jihad dakwah, menyebarkan agama ke seluruh pelosok, tuan-tuan sekalian, kita doa supaya kita akan dipanggil daripada pintu jihad pada hari akhirat. Malaikat akan memanggil-manggil siapa dia ahli jihad ketika mana berada di atas dunia. Alhamdulillah, kali ini kita dah masuk bulan Ramadan. Nabi menyatakan ada daripada kalangannya ahli siyam, mereka yang jaga puasanya. Maksud ahli siyam ini tuan-tuan sekalian, puasa yang sempurna betul-betul. Bukan puasa hanya tahan makan, minum, kemudian syahwat. Mereka yang jaga tutur katanya, mereka yang memelihara perbicaraannya, mereka yang menjaga imannya, mereka yang penuh mengharapkan pahala daripada Allah. Maka kata Nabi, hari akhirat, du'iya min babir rayyan, akan dipanggil daripada pintu ar-rayyan. Untuk ahli puasa tuan-tuan sekalian, Allah sediakan satu pintu khas yang dipanggil sebagai rayyan. Barang sesiapa yang merupakan ahli sedekah, orang yang kuat menderma, bersedekah, du'iya min babis sedekah, mereka akan dipanggil daripada pintu sedekah. Selesai Nabi cerita semua benda ni, bangkit Abu Bakar As-Siddiq. Bi abi anta wa ummi, demi ayah dan ibuku, wahai Rasulullah, aku ingin bertanya kepada kamu, ada ke tidak dalam ramai-ramai yang boleh masuk syurga ini, mereka dipanggil daripada semua pintu? Ada ke tidak orang seperti ini? Tuan-tuan sekalian, kalau Nabi jawab, ya ada, cukup dah. Tetapi Nabi jawab dan Nabi tambah ada perkara menarik daripada itu. Nabi menyatakan, na'am, wa arju an takuna minhum. Betul, ada yang dipanggil seluruh pintu, dijemput melalui pintu-pintu tersebut. Dan aku harap kamulah orangnya. Tuan-tuan sekalian, hebat Abu Bakar As-Siddiq sampai peringkat tersebut. Dia telah diiktiraf ahli syurga. Bukan sahaja diiktiraf sebagai ahli syurga, Abu Bakar As-Siddiq dinyatakan sebagai orang yang layak masuk seluruh pintu-pintu tersebut. Kenapa tuan-tuan sekalian Abu Bakar As-Siddiq? Umar Al-Khattab radhiyallahu an pernah
mendapat pelawaan daripada Rasulullah untuk melakukan derma. Umar kata, kali ini aku boleh dahului Abu Bakar As-Siddiq. Umar membawa separuh hartanya diberikan kepada Nabi. Nabi tanya balik, apa yang kamu tinggalkan untuk ahli keluarga kamu, wahai Umar? Umar menyatakan 1/3 aku telah tinggalkan untuk keluarga. Tuan-tuan sekalian, datang Abu Bakar As-Siddiq di luar dugaan Umar. Terus menghadap Nabi, ya Rasulullah, semua ini hartaku aku berikan kepada kamu. Semua harta, tuan-tuan sekalian. Kata Nabi, apa yang kamu tinggalkan kepada keluarga kamu, wahai Abu Bakar? Abu Bakar menyatakan, Allah dan Rasul. Tidak ada aku tinggal, melainkan Allah dan Rasul. Tuan-tuan sekalian, ini nak menceritakan iman yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq. Di dalam agama Islam, tuan-tuan sekalian, dia tak tuntut sampai peringkat tersebut, melainkan terhadap iman orang-orang tertentu. Mungkin tidak kita, tetapi Abu Bakar As-Siddiq. Sebab itu dia layak masuk seluruh pintu. Dalam hadis yang lain, tuan-tuan sekalian, ada sahabat yang bawa satu harta seperti satu harta emas sebesar telur ayam. Dihadapkan kepada Nabi sebelah kanan, ya Rasulullah, aku nak bagi kepada infak dalam agama. Nabi berpusing ke kiri. Pergi sebelah kiri, tuan-tuan sekalian, kata benda yang sama. Nabi berpusing balik ke belakang. Kemudian pergi ke belakang, Nabi ambil, Nabi lontarkan. Tuan-tuan sekalian, disebut kalaulah terkena kepalanya, nescaya cedera. Apa ceritanya? Kenapa Nabi tidak ambil? Nabi kata, apa yang kamu nak tinggal pada keluarga kamu? Dia kata, tidak ada, semua aku bagi. Nabi menyatakan, utamakan keluarga kamu terlebih dahulu. Tuan-tuan sekalian, itu kebijaksanaan Nabi. Bercakap mengikut kepada taraf iman, keupayaan masing-masing. Islam tidak menuntut untuk kita ini melampau. Islam menuntut kepada kita ini mengikut taraf iman dan keyakinan yang ada. Kerana orang yang pertama, tuan-tuan sekalian, nak bagi sumbangan, kemudian dia berbangkit-bangkit, kemudian itu Nabi tak suka. Adapun Abu Bakar As-Siddiq, dipercayai imannya, keyakinan yang penuh pada imannya, amilus solihat yang ada pada Abu Bakar As-Siddiq melayakkan dia untuk mendapat syurga Allah dalam keadaan dia akan dipanggil daripada mana-mana pintu pada hari akhirat kelak. Tuan-tuan sekalian, apa pilihan kita pada hari ini? Tidak lain dan tidak bukan mengejar ruang-ruang yang dibuka oleh Allah sepanjang Ramadan dengan solat yang kita jaga sebaik yang mungkin, sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat. Tuan-tuan sekalian, jangan berbalah isu tarawih 8 ataupun 20. Buatlah yang terbaik. Kalaulah kita sempurnakan 8 dengan penuh ketenangan, alhamdulillah. Kalau tuan-tuan ada keupayaan, sambunglah di rumah untuk sempurnakan 20. Ataupun kita memilih surau masjid yang buat 20 dengan penuh ketenangan. Kalau rajin lagi, tuan-tuan sekalian, tambah. Macam Imam Malik berusaha sembahyang sampai 36 rakaat. Jadi jangan berbalah, jangan bertelengkah. Kemudian seterusnya, jangan lupa Al-Quranul Karim. Beliklah Al-Quran, tuan-tuan sekalian. Jangan kedekut, jangan bakhil masa kita dengan Al-Quran. Para alim ulama salafus soleh sepanjang bulan Ramadan yang terlibat dengan kitab-kitab hadis, mengajarkan hadis-hadis, masing-masing menutup kitab hadis. Kemudian membaca Al-Quranul Karim, menumpukan sepenuh perhatian kepada Al-Quran. Tuan-tuan sekalian, mereka mampu khatamkan berkali-kali Al-Quran sepanjang Ramadan. Paling banyak kita hari ini, tuan-tuan sekalian, mungkin dah baru masuk 4 juzuk. Baru masuk 4 juzuk untuk 4 hari. Kita ambil 1 hari 1 juzuk, tak apalah, minima. Kita cuba khatamkan Al-Quran. Dan jangan bakhil untuk membelek mushaf Al-Quranul Karim. Tuan-tuan sekalian, pandai baca ke tak pandai baca, itu cerita lain. Kalau kita tak pandai baca, bacalah 1 baris 1 hari. Bacalah 2 baris 1 hari. Ikut keupayaan kita. Walaupun tak sempat khatam, tetapi kita hidup dengan segar bersama dengan Al-Quranul Karim. Tuan-tuan sekalian, kata Nabi, al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaq falahu ajran.
Orang mahir baca Quran, duduk dengan malaikat yang bawa kebaikan. Orang yang tidak pandai baca Quran, merangkak baca Quran, gagap membaca Quran, mereka dapat peluang dapat 2 pahala. Pahala baca satu, pahala payah baca satu. Sukarnya dia membaca. Jadi tuan-tuan sekalian, jangan lupa Quran sepanjang kita berada dalam bulan Ramadan. Kemudian seterusnya, sepanjang puasa kita ini, pohon jauh tuan-tuan sekalian, puasa kita menjadi sia-sia. Kam min shaimin laisa lahu min siyamih illa al-ju' wal 'atash. Berapa ramai daripada kalangan orang yang berpuasa, dia tidak dapat apa pun daripada puasanya, melainkan mereka mendapat lapar dan juga dahaga semata-mata. Jadi tuan-tuan sekalian, kita usaha gigih menjaga dan memelihara puasa kita sebaik yang mungkin. Bermula daripada waktu sekarang ini, sampailah kita bertemu pada waktu maghrib, nanti kita memelihara sebaik yang mungkin. Kemudian seterusnya tuan-tuan sekalian, kita membudayakan usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keimanan melalui doa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ayat yang disambung daripada tentang puasa di bulan Ramadan. Apabila hamba-Ku bertanya engkau wahai Muhammad, di manakah letak duduknya aku? Jawab, aku terlalu dekat dengan mereka. Aku akan memustajabkan doa yang mereka pohon. Tetapi mereka hendaklah yastajibuli, mereka kena turut perintah aku. Wal yu'minu bi, hendaklah mereka beriman denganku. Mudah-mudahan mereka mendapat hidayah petunjuk. Kemudian tuan-tuan sekalian, jangan lupakan perkembangan umat Islam hari ini. Tanggungjawab kita tuan-tuan sekalian datang Ramadan untuk merasai keperitan umat Islam yang lain. Umat Islam di Syria tuan-tuan sekalian. Kalau ada rakan-rakan jiran-jiran kita dari Arab Syria tuan-tuan sekalian yang susah, tuan-tuan berilah perhatian kepada mereka yang berada di sini. Mereka adalah bangsa yang sangat pemurah. Saya berada di sana 2 ataupun 3 tahun, hampir 3 tahun. Orang Syria tuan-tuan sekalian, hidup mereka tak senang sangat. Ketika berada di Syria, kebanyakan rumah mereka setinggan. Tuan-tuan sekalian, rumah mereka sempit. Tetapi kos sara hidup mereka tinggi. Mereka orang yang baik. Kebanyakan daripada kalangan mereka sangat pemurah. Hari ini mereka diuji. Tuan-tuan cuba bayang. Dulu makmur mereka berada dalam negeri mereka. Tiba-tiba terpaksa menjadi pelarian. Tinggal di khemah-khemah. Melarikan diri ke negara-negara yang lain. Merempat dalam negara yang lain. Membina kehidupan yang baru di tempat yang mereka tidak biasa. Ujian seperti ini sangat menduga iman tuan-tuan sekalian. Kita pergi tempat lain, kita ditanggung. Anak-anak kita belajar. Walaupun berada di negara lain, jauh daripada mata ibu bapa, tapi mereka ada tanggungan. Ibu bapa yang keluarkan duit. Mereka ada mendapat tajaan. Pihak kerajaan yang memberikan tajaan pada mereka. Mereka berbelanja dalam keadaan yang cukup mewah. Tetapi mereka yang datang sebagai pelarian ini, kehidupan mereka sukar. Melainkan mereka-mereka yang telah berharta. Cuba bayang tuan-tuan sekalian, mereka hidup tanpa selimut musim sejuk. Mereka hidup tanpa memiliki pakaian yang tebal. Sedangkan di tempat mereka, sejuknya mencucuk sampai ke tulang. Jadi tuan-tuan sekalian, itu ujian dikenakan pada mereka. Umat Islam Rohingya yang berada di Burma, Myanmar, mereka diburu, penghapusan etnik yang berlaku, melarikan diri daripada negara sendiri, berada dalam keadaan yang sangat bahaya. Walaupun berada dalam keadaan bahaya, sanggup ambil risiko. Tuan-tuan sekalian, berada di dalam bot di tengah-tengah lautan. Sebilangan daripada kalangan kita cuba pergi ke laut tuan-tuan sekalian, mencuba untuk candak sotong. Tak biasa dengan laut, terlibat dengan mabuk tuan-tuan sekalian, pegang bahu perahu dalam keadaan yang sangat memerikan. Nak sampai semua sekali habis proses, kita berada dalam keadaan yang sangat dahsyat. Bayangkan umat Islam Rohingya yang berada dalam keadaan bot yang syarat dengan muatan manusia. Tidak ada bekalan air bersih, tidak ada bekalan makanan,
sehingga mereka sanggup untuk meminum air kencing kawan sendiri, tidak lain dan tidak bukan kerana mereka bertaruh nyawa dan mempertahankan akidah mereka dan juga nyawa mereka sendiri. Tuan-tuan sekalian, hari ini alhamdulillah di Aceh mereka telah diterima. Saya difahamkan oleh kawan-kawan yang mengikuti misi rombongan, umat Islam yang prihatin telah membantu mereka sampai suatu peringkat alhamdulillah mereka mendapat bekalan yang makanan yang cukup, yang difahamkan hampir 8 bulan mencukupi. Mungkin masuk Ramadan ni sampai setahun mencukupi. Umat Islam kita memberikan perhatian. Tapi soalnya tuan-tuan sekalian, kenapa mereka tertindas dalam negara mereka sendiri? Kenapa Islam pada hari ini begitu lemah? Tak boleh umat Islam hari ini begitu lemah. Tidak boleh untuk membuat pembelaan terhadap rakan seakidah kita. Persoalan ini penting tuan-tuan sekalian. Kenapa kita begitu lemah sehingga kita tidak mampu membuat pembelaan? Sedangkan suatu ketika dahulu, Mu'tasim tuan-tuan sekalian, wanita yang telah dijatuhkan, ditertawakan di tengah pasar, terselok auratnya. Lalu pada waktu tersebut dia menyatakan, wa Mu'tasimah, wahai Mu'tasim, belalah aku. Pada waktu tersebut tuan-tuan sekalian jauh, Mu'tasim pun tak dengar. Tapi berita ini sampai kepada Mu'tasim. Maka pemerintah pada waktu tersebut membuat pembelaan yang menyeluruh, sehingga menyebabkan orang-orang bukan Islam tidak mampu untuk mempermainkan umat Islam. Hari ini kita bebas dipermainkan. Ajaran agama kita dipermainkan. Marilah kita insaf sempena Ramadan, bulan yang diturunkan Quran, untuk kita mengambil perhatian dan kita memperbaiki kedudukan kita semua supaya mencapai keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itulah tazkirah yang mampu untuk saya sampaikan. Marilah di pagi yang penuh barakah Ramadan ini kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa la taj'alna minal ghafilin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina. Allahumma aslih dunyana allati fiha ma'ashuna. Allahumma aslih akhiratana allati ilayha ma'aduna. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau pamerkanlah kepada kami kebenaran itu kebenaran, dan kurniakanlah kekuatan kepada kami untuk mengikuti kebenaran tersebut. Kau pamerkanlah kepada kami kebatilan itu satu kebatilan, kurniakanlah kekuatan kepada kami untuk menjauhi kebatilan tersebut. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau perelokkanlah kepada kami agama kami, kerana ia menjadi benteng pertahanan di dalam hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kurniakanlah keelokan kepada kami untuk dunia kami, kerana di sinilah tempat kami tinggal. Engkau kurniakanlah keelokan kepada kami, ya Allah, untuk akhirat kami, kerana di sanalah kami kekal abadi. Engkau jadikanlah kehidupan kami yang sentiasa bertambah ini, bertambah jua dengan kebaikan, dan jadikanlah mati kami selepas daripada ini rehat daripada melakukan kejahatan dan kedurjanaan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa qina azaban nar wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa huwal muwaffiqu bis shawab wa huwal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.